Ramadan ibarat suatu bulan pertandingan, bulan tarbiyah, bulan yang mendidik, bulan peperiksaan di mana sesiapa yang berjaya menempuhinya dengan cemerlang, mereka akan meraihkan Syawal dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Ramadan merupakan kemuncak dalam beribadah. Maka untuk mencapai produktiviti yang maksimum, seharusnya kita melakukan persediaan sejak awal lagi. Jadi untuk episod pertama Diary Ramadan ini, saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengambil inspirasi dari kisah para sahabat, kisah Nabi dan saranan yang terbaik bagaimana persediaan menanti ketibaan bulan yang mulia ini. Jika anda belum subscribe ke channel ini, tekan button subscribe sekarang dan sama-sama kita berkongsi perjalanan persediaan menyambut Ramadan yang lebih bermakna. Hai, Assalamualaikum. Saya Muslimah Mansur. Dalam channel ini saya berkongsi tentang personal growth, spiritual dan juga healthy lifestyle, bagaimana membentuk diri menjadi lebih baik setiap hari. Sekarang kita berada di tahun 2022, 1443 Hijrah. Tinggal beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Ramadan yang mulia. Jadi, anda dah habis ganti puasa ke belum? Adakah anda sudah rancang bagaimana dengan kualiti puasa kali ini? Apa pula persediaan untuk kualiti ibadah yang lebih baik? Antara lain yang boleh kita renungkan juga adalah, adakah kita ini golongan yang merindukan Ramadan? Manalah tahu ini Ramadan kita yang terakhir. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keberkatan. Juga dilimpahi dengan bermacam-macam ganjaran. Maka sangat rugi kalau kita membiarkan Ramadan berlalu tanpa mengaut sebanyak mungkin kelebihan-kelebihan yang Allah telah janjikan. Apatah lagi Ramadan hanya datang setahun sekali. Belum tentu lagi kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan. Entah-entah Ramadan yang terdekat ini pun belum tentu kita sempat menyambutnya. Namun setidaknya Allah Maha tahu apa usaha yang telah kita lakukan bagi menyambut Ramadan. Jadi sebagai persediaan awal, mari kita sama-sama hayati apa yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu dalam menyambut Ramadan. Bercerita tentang menyambut Ramadan ni ada dua kategori manusia. Yang pertama, orang yang teruja sangat-sangat. Mereka ni adalah kategori orang yang sangat gembira dan bersemangat untuk menyambut Ramadan. Sebab bagi mereka, Ramadan ni adalah satu bulan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat bermacam-macam jenis ganjaran. Dan lagi satu, peluang untuk membersihkan diri daripada dosa-dosa. Mereka juga menganggap bulan Ramadan ini sebagai satu bonus kerana apa saja amalan dilipat gandakan pahalanya. Golongan inilah yang biasanya akan bersiap sedia bersungguh-sungguh untuk menyambut bulan yang mulia ini. Yang kedua adalah orang yang penuh dengan kelalaian. Bagi golongan ini, mereka menganggap Ramadan ini sebagai satu bulan yang menyulitkan mereka. Mereka tidak teruja untuk memanfaatkan bulan Ramadan, apatah lagi untuk merebut segala ganjaran yang ditawarkan. Kenapa mereka rasa sulit? Kerana mereka tidak dapat beraktiviti seperti biasa. Makan, minum dan segala macam aktiviti terhad. Kerana hati yang tertutup terhadap nikmat Allah, mereka merasakan bulan ini satu bulan yang sangat menyesakkan dan juga menyusahkan mereka. Maka mulalah mereka mencipta pelbagai alasan untuk mengelak dari melakukan ibadah-ibadah yang khususnya di bulan Ramadan ini. Mulalah timbul cerita tak dapat berpuasa kerana sakit gastrik dan sebagainya. Para sahabat terdahulu, mereka ni sangat-sangat teruja dalam menyambut Ramadan. Malah mereka sangat-sangat sedih ketika berada di penghujung Ramadan. Ada banyak amalan yang mereka lakukan. Saya ringkaskan kepada 3 skop besar, iaitu TAS. Yang pertama adalah taubat. Seboleh-bolehnya kita nak masuk gerbang Ramadan ni dengan keadaan diri kita yang bersih. Maksudnya bersih daripada dosa-dosa ataupun kelakuan-kelakuan yang tidak sepatutnya. Maka sebagai persediaan awal, kita perbanyakkan taubat dan berazam untuk tidak mengulang dosa-dosa dan kesalahan yang berulang. Taubat boleh jadi sama ada dengan istighfar ataupun lebih bagus lagi melalui solat sunat taubat.
Bila kita beristighfar, solat sunat taubat dan berazam sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan lagi, kita sudah bersiap sedia melatih diri menjaga percakapan, pendengaran dan juga pandangan. Latihan ini sebenarnya diharapkan berterusan sehingga ke bulan Ramadan. Malah lebih baik juga anda ia berkekalan selepas Ramadan berakhir. Orang yang beriman, dia akan ambil Ramadan ini sebagai satu momentum untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Ramadan ibarat sebuah madrasah untuk membiasakan diri manusia kepada amalan-amalan yang baik. Yang kedua adalah amalan. Apabila kita telah bertaubat dengan harapan Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita, maka kita berusaha pula untuk menambah catatan amal di bahu kanan kita. Beratkan timbangan amal dengan amalan-amalan yang baik. Antaranya, amalan yang pertama adalah berdoa. Para sahabat terdahulu, mereka bersedia semenjak 6 bulan sebelum Ramadan dengan berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dan setelah Ramadan berlalu, mereka terus juga berdoa selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima segala amalan yang dilakukan sepanjang Ramadan. Begitulah dalamnya cinta mereka terhadap bulan Ramadan dan pengharapan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tentang amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi inilah yang patut kita contohi. Jadi untuk orang soleh, bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang mereka sangat-sangat highlightkan dalam planner tahunan. Sebab itu doa mereka berkaitan Ramadan tidak pernah padam. Amalan yang kedua adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Semua orang tahu Ramadan adalah satu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ada satu hari yang disebut sebagai Nuzul Quran. Jadi bila menjelang Ramadan, sebaiknya kita melipat gandakan amalan membaca Al-Quran. Kata sebelum ni kita hanya sempat baca satu muka surat. Bulan Ramadan kita usahakan kalau boleh dapat khatam sekurang-kurangnya 1 kali. Malah diceritakan juga Imam Syafi'i khatam Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Jadi untuk kita hamba Allah yang biasa-biasa ni, dapat khatam 1 kali pun Alhamdulillah. Selain daripada itu, jika dapat menelaah tafsir, itu juga sangat-sangat baik. Ini salah satu koleksi tafsir yang sangat menarik yang saya boleh cadangkan kepada anda. Terjemahan daripada ceramah almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Maknanya daripada ceramah diterjemah ke dalam bentuk tulisan menggunakan laras bahasa Melayu, namun masih mengekalkan maksud sebenar dari logat Kelantan yang almarhum gunakan. Biasanya bila dengar ceramah, mungkin ramai yang tak boleh catch up ataupun tak boleh faham dengan logat Kelantan almarhum. Jadi sekarang ini dengan tafsir ni insya-Allah dapat difahami oleh semua orang. Tak kira dari negeri mana, tak kira daripada bangsa mana. Kupasannya sangat dalam, jelas dan memang seronok dibaca. Ada beberapa surah di sini bermula dengan Al-Fatihah, ada surah yang panjang dan juga ada surah yang pendek, juga surah-surah pilihan. Jadi saya sangat-sangat rekomen untuk anda dapatkan tafsir ini untuk bacaan anda di bulan Ramadan nanti. Jika anda berminat untuk dapatkannya, saya sediakan link di ruangan description di bawah. Amalan yang seterusnya adalah bersedekah atau berzakat. Saya petik ada satu kata-kata yang sangat indah. Harta itu bukan yang disimpan di dalam bank. Harta itu yang disampaikan kepada dunia, kepada masyarakat, kepada yang perlu. Jadi yang harus disimpan banyak bukan hartamu, tetapi keikhlasanmu. Jadi sebelum Ramadan, kita amalkan bersedekah supaya kita terbiasa dan melakukan amalan sedekah ini di bulan Ramadan nanti, kerana kita tahu di bulan Ramadan nanti pahalanya berlipat kali ganda. Jadi bersedekahlah dengan tulus dan ikhlas, semata-mata mengharapkan keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah kita fikirkan sangat kepada ganjaran duniawi, kerana Allah Maha tahu apa ganjaran yang akan diberikan kepada setiap amalan yang kita lakukan. Sebab sebagai seorang Muslim, kita harus faham ganjaran tidak semestinya di dunia, kerana di akhirat masih ada lagi. Ada ramai orang yang tinggi amal ibadahnya tetapi tetap dihujani dengan ujian yang bermacam-macam. Jadi kita tidak boleh kata Allah tidak patut, sebab Allah dah janji ada ganjaran bagi setiap perbuatan baik. Tidak di dunia, dekat akhirat pasti ada. Janji kita lakukan dengan seikhlas hati. Selain daripada itu, dengan sedekah dan zakat kita dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan untuk menyambut Ramadan dengan lebih sempurna.
Dapatlah mereka beribadah dengan lebih khusyuk tanpa gangguan dan tekanan dari sebarang kekangan. Bahkan mungkin boleh terus membuat persiapan untuk menyambut Syawal. Jadi di bulan Ramadan boleh fokus kepada ibadah sahaja. Amalan seterusnya sebagai persiapan kepada Ramadan yang akan datang adalah menggantikan puasa-puasa yang tertinggal. Yang ini sangat biasa dan memang semua tahu ia satu kewajipan. Bagi kaum wanita biasanya ada meninggalkan puasa mungkin kerana haid ataupun mungkin kerana keuzuran kerana melahirkan anak, mungkin juga kerana menyusukan anak atau mengalami kesulitan ketika mengandung. Dan ganti puasa ni bukan hanya tertakluk kepada kaum wanita, ia sama juga dengan kaum lelaki. Mungkin berlaku keuzuran, sakit dan sebagainya, maka sebaiknya digantikan puasa tu diselesaikan sebelum Ramadan. Dan jika tak mampu menggantikan puasa yang tertinggal tu dengan puasa ganti, boleh diselesaikan dengan membayar fidyah. Dan nak bayar fidyah ni dia ada cara pengiraan dia. Boleh rujuk di sini, saya sertakan link dalam description di bawah. Persiapan menyambut Ramadan yang ketiga adalah menghidupkan bulan Syakban, iaitu sebulan sebelum Ramadan. Biasanya bila kita nak masuk apa-apa pertandingan, kita akan melakukan latihan demi latihan supaya kita dapat mengasah kemahiran dan melakukan persiapan yang terbaik sebelum pertandingan. Kita nak pastikan stamina kita kuat, skill diasah dengan tajam dan membiasakan diri dengan cabaran-cabaran yang bakal ditempuh. Ramadan ini ibarat satu bulan pertandingan. Bulan tarbiyah, bulan yang mendidik. Bulan peperiksaan di mana sesiapa yang berjaya menempuhinya dengan cemerlang, mereka akan merayakan Syawal dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Ramadan adalah kemuncak dalam beribadah. Maka untuk mencapai produktiviti yang maksimum, seharusnya persiapan ibadah dilakukan lebih awal, khususnya di bulan Syakban. Jadi bulan Syakban juga dikenali sebagai bulan persediaan. Dan sekarang kita berada di bulan Syakban. Antara yang biasa diamalkan adalah berpuasa di bulan Syakban. Ikut kisah di bulan Ramadan, para sahabat akan memperbanyakkan amalan-amalan seperti berpuasa, berzakat, membantu orang miskin dan mengaji Al-Quran. Jadi untuk menikmati Ramadan yang sempurna tidak memadai hanya dengan berusaha atau berjuang dalam bulan tersebut. Persediaan itu perlu, perancangan juga perlu. Laksanakan tanggungjawab kita terhadap insan-insan dalam tanggungan supaya kita dapat sama-sama menikmati Ramadan dengan sempurna. Daripada semua amalan yang disebutkan tadi, apa lagi amalan-amalan yang kita boleh buat sebagai persediaan? Tak dapat banyak, buat satu ni pun sudah memadai. Buat kebajikan. Buat kebajikan kepada orang-orang terdekat kita. Keluarga, saudara mara, jiran tetangga, sahabat handai, orang-orang yang memerlukan. Jika masih ada ibu, boleh hadiahkan telekung untuk mereka gunakan di ketika bulan Ramadan. Jika berkemampuan, boleh dipanjangkan kepada adik-beradik ataupun ahli keluarga yang lain. Jika masih ada ayah, hadiahkan kelengkapan untuk bersolat. Kopiah, telekung, tasbih, sejadah dan sebagainya. Hadiahkan makanan dan sebaiknya menjelang Ramadan ni, hadiahkan kurma untuk mereka gunakan ketika berbuka dan juga bersahur. Jadi di bulan Syakban yang berbaki ini, jom sama-sama kita lakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk menyambut bulan Ramadan yang sangat-sangat dirindui ini. Semoga Allah berkati segala usaha kita dan menerima segala amal baik yang kita lakukan. Kata Amru ibnu Qais, beruntunglah mereka yang memperbaiki diri sebelum Ramadan. Semoga kita semua sentiasa dalam pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak sabar nak sambut Ramadan, cuba komen the best Ramadan. Jadi dalam video ini saya telah kongsikan 6 perkara kesemuanya, mungkin lebih, persediaan untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Saya kira kesemuanya sangat mudah untuk dilaksanakan. Mungkin semua sudah tahu, anggap ini sebagai refreshment atau boleh jadi juga sebagai reminder. Dan jangan lupa saya akan kongsikan lagi persediaan Ramadan Part 2, matlamat dan perancangan dalam video akan datang. Yang ini lebih kepada practical part. Sekiranya anda sukakan video ini, boleh like dan subscribe ke channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa tekan button notification supaya anda tidak terlepas video-video akan datang. So, untuk lebih inspirasi, pastikan juga anda menonton video-video ini. Terima kasih buat anda yang menonton sehingga ke saat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video akan datang.